Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ini satu kejutan kepada kepimpinan Pakatan Harapan ataupun khususnya kepada kepimpinan DAP. Siapa tidak kenal Lim Guan Eng, salah satu pemimpin yang paling terkenal di Malaysia, salah satu pemimpin yang paling dihormati, dan salah satu sosok pemimpin yang disegani ramai. Tapi saya telah melihat satu tulisan daripada Syabuddin, era dinasti Lim dalam DAP makin di penghujung. Adakah di sini DAP akan memecat Lim Guan Eng ataupun Lim Guan Eng yang akan keluar DAP? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Oke, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Macam biasalah, tak payah banyak cakap. Tekan produk itu, mana satu yang sesuai dengan Anda, boleh tekan. Macam mana nak order macam biasa, macam dekat Shopee. Di sebalik wujudnya kempen untuk menyingkirkan dinasti Lim dalam DAP, dalam pemilihan yang diadakan semalam, artikel bertarik 17 Mac, Lim Guan Eng tetap berjaya mengekalkan kedudukannya dalam CEC atau Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat Parti itu. Tetapi daripada 30 ahli CEC yang terpilih, Guan Eng hanya mampu meraih kedudukan di tempat ke-26. Adiknya Lim Hui Ying yang juga timbalan Menteri Kewangan bagaimanapun tersingkir untuk menduduki CEC dengan hanya beroleh kedudukan di tangga ke-31. Serentak dengan itu, Guan Eng tidak lagi dipilih memegang jawatan pengerusi DAP. Sebaliknya, CEC melalui pengundian dalam memilihnya untuk jawatan penasihat kebangsaan DAP. Jawatan pengerusi DAP yang sebelum ini dipegang oleh Guan Eng kini diambil oleh Gobind Singh Dio. Anthony Lok dipilih sekali lagi sebagai Setiausaha Agung DAP atau ketua kepada parti itu. Maknanya jawatan pengerusi yang sebelum ini dipegang oleh Lim Guan Eng kini diambil alih oleh Gobind Singh Dio. Kalau begini nak cakap beliau dipecat, nak cakap letak jawatan pun susah juga. Tapi yang pasti Lim Guan Eng telah disingkirkan daripada jawatan pengurusi DAP. Dengan hanya terpilih di kedudukan 26 daripada 30 ahli CEC dan hanya dipilih sebagai penasihat kebangsaan, ia adalah jawatan yang biasanya untuk mereka yang sudah berada di penghujung dalam fasa perjuangan. Meskipun Guan Eng terlihat masih bersemangat untuk kekal berperanan dalam DAP, masa depannya terlihat makin tidak memihak kepadanya. Masa depan beliau seterusnya akan ditentukan melalui pemilihan DAP 3 tahun lagi. Jadi persoalannya itu di dalam DAP, bagaimana pula di dalam PH? Adakah Anwar sendiri akan melihat itu sebagai kelemahan Guan Eng yang boleh menjejaskan kepimpinan kerajaan perpaduan? Kita pun tak tahulah, kita nantikan saja. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum ini kita sudah pernah mendengar berkaitan dengan isu ataupun skandal rasuah Sabah yang menjadi cerita khususnya bagi seluruh rakyat di negeri di bawah Bayu, di negeri Sabah. Skandal rasuah Sabah, skandal rasuah berjemaah yang kita dengar sebelum ini, yang juga melibatkan nama Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor. Kalau benarlah Ketua Menteri Sabah terlibat dan beberapa adun disebut itu benar-benar didapati bersalah, sudah pasti kepada mereka semua ini perlu letak jawatan. Itu bagi pendapat saya. Sebab rakyat Sabah tidak mahu ada pemimpin yang kotor. Itu kalau mereka bersalah. Kalau mereka tidak bersalah, kita bersyukurlah. Tapi saudara-saudara, ini adalah satu keputusan terkini di mana kerajaan Sabah, Haji G, sedia lawan saman dakwaan salah laku. Bagaimana kalau kerajaan Sabah dan juga Haji G kalah di dalam saman ini? Itu menjadi pertanyaannya. Kerajaan negeri Sabah menafikan
dakwaan yang ditimbulkan oleh tuntutan mahkamah yang difailkan baru-baru ini yang mendakwa Ketua Menteri Sabah Haji Jinor dan Kerajaan Negeri telah menyalahgunakan kuasa mereka berhubung isu lesen pembalakan. Ini berlaku selepas dua pihak memfailkan saman terhadap Haji Ji dan Kerajaan Sabah pada 12 Mac di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu berhubung dakwaan penyelewengan dalam jawatan awam. Peguam Besar Sabah Brandon Kit Soh berkata, dakwaan yang dibuat adalah tidak berasas memandangkan prosiding undang-undang yang sedang berjalan antara pihak-pihak berkenaan dan kerajaan akan mengemukakan pembelaan menyeluruh. Ketua Menteri Sabah dan Kerajaan Negeri dengan tegas menafikan semua dakwaan penyelewengan dalam jawatan awam, katanya seperti dilapor Borneo Vox. Tambahnya, dakwaan itu tidak berasas memandangkan prosiding undang-undang yang sedang berjalan antara pihak-pihak berkenaan dan kerajaan akan mengemukakan pembelaan menyeluruh. Kami akan bersungguh-sungguh menentang dakwaan ini dan tidak akan membenarkan dakwaan tidak berasas ini diteruskan tanpa dicabar. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan isu rasuah ini, berkaitan dengan skandal rasuah Sabah, kalau benarlah Ketua Menteri dan beberapa adun terlibat, sudah pasti gesaan terhadap mereka untuk letak jawatan dan paling teruk untuk ditangkap pasti timbul. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah berkali-kali kita menerima berita berkaitan dengan siasatan SPRM terhadap Ismail Sabri, apa dapatan terkini? Adakah ada lagi penemuan baharu ataupun ada lagi safe house yang diserbu? Penemuan lagi ratus juta bilion ke apa berapa, tak tahulah berapa. Adakah selepas ini ada lagi maklumat baru? Tapi yang pasti SPRM pasti mendapatkan maklumat terkini dan terbaru setelah selesai menyiasat bekas Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri Yaakob. Dalam satu keputusan bertarikh 18 Mac, SPRM jamin terus siasat semua maklumat berkait kes Ismail Sabri. Saudara-saudara, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang sesuai dengan Anda, sesuai di mata, sesuai di hati. Jangan kasih lama, klik produk itu. Order macam biasa, macam dekat Shopee. SPRM memberi jaminan dan komitmen untuk terus menyiasat sebarang maklumat yang dikaitkan dengan siasatan kes melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ini bermakna siasatan pihaknya tidak akan terhenti kepada perlakuan rasuah, salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan penemuan wang tunai serta jongkong emas bernilai RM177 juta. Setakat ini siasatan dan rakaman percakapan berjalan lancar. Sekiranya timbul isu-isu baru, saya memberi jaminan SPRM akan terus menyiasat walaupun isu itu baru timbul, katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima watika pelantikan sebagai Profesor Adjung di Institut Penyelidikan Perakaunan Universiti Teknologi Mara yang disampaikan oleh Naib Kansellor UiTM, Profesor Datuk Dr. Syahrin. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, Azam berkata siasatan tidak tertumpu kepada isu berkaitan perolehan serta perbelanjaan dana bagi promosi keluarga Malaysia sahaja, tetapi turut menjurus kepada maklumat baharu serta hasil risikan termasuk file-file serta dokumen yang dibuka berkaitan aset yang diisytiharkan Ismail Sabri. Selain itu, Ismail Sabri juga perlu menjawab tentang isu-isu rasuah
yang dikaitkan serta ditomahkan terhadap beliau untuk membantu siasatan. Nah, saudara-saudara, Azam dilaporkan Ismail Sabri dikategorikan sebagai suspek kes terbabit selepas beberapa saksi, termasuk beliau sendiri dipanggil memberi keterangan. Jadi kita nantikan saja, kalaulah bekas Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri bersalah, sudah pasti kalau beliau dapat dibuktikan bersalah, memang tidak lain dan tidak bukan, beliau akan ditangkap. Tapi kita harap semuanya baik-baik saja. Kita nantikan saja apa keputusan yang akan dicapai nanti. Saudara-saudara, apa komen Anda?